je. Okey. Jadi bismillah jadi bismillah, semoga kita boleh balik sebab apa tadi tak ada rakaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Jadi kita ulang kaji sedikit yang mana formula-formula sebelum ni kita cuba ulangkan setiap kali kita ada kelas Jadi kita dah sebutnya iaitu perkataan-perkataan dalam bahasa Arab ada 3 jenis, 3 kategori: isim, fi'il dan harf. Dan nak kenal macam mana, kita ada kenal melalui makna ni, makna perkataan. Kita tahu dia adalah isim atau fi'il ataupun harf, ataupun dengan tanda-tanda pada perkataan-perkataan itu. Bila ada tanda-tanda ni, kita tahu dia adalah isim atau fi'il ataupun harf. Jadi bila ada tanda isim seperti alif lam, tanwin, mudhaf, dia adalah mudhaf sandaran, ada baris bawah, dia ada harf jar sebelumnya, ada harf nida iaitu ya seruan, ya wahai, ataupun ada harf qasam itu huruf untuk sumpah, maka itu semua adalah tanda-tanda kepada isim. Tapi kalau ada nak lihat pada fi'il pula macam mana? Tanda-tanda ni adalah kalau yang datang sebelum ni itu qad aflaha. Bila ada qad aja, selepas tu ia adalah fi'il. Ataupun saufa yu'tihim ujurahum. Ini pun ini fi'il. Sebab apa? Ada saufa sebelumnya. Dan sayaqulu, yang ini dia bersambung. Yang lain yang sebelum ni tak ada. Qad dengan saufa tidak bersambung dengan fi'il tu. Sayaqul dia bersambung. Maksud dia akan berlakulah. Yang ini ada tanda sebelum, bila dia datang sebelum perkataan fi'il tu. Sebelum perkataan fi'il tu. Tapi ada tanda yang datang selepas perkataan fi'il pula. Iaitu ta'nits. Itu tak yang menandakan bahawa yang melakukan perbuatan tu, pelaku perbuatan tu adalah pelaku fi'il itu, fa'il dia ialah perempuan atau tina, atau jantina ni betina. Jadi kat sini qalat rabbi ibnili, jadi telah dia iaitu perempuan, dia itu perempuan berkata. Okey, kalau ta'at fa'il, pula, yang ini yang mana pula? Ini lasta atau lasti pun boleh juga. Ta dua-dua, ta dengan ti maksudnya awak, tapi satu lelaki itu perempuan lah, lasta dengan lasti. Kalau kata lasta alaihim bimusaitir atau lasti alaihim bimusaitir, kalau ada mana gitu pun lasti alaihim bimusaitirah. Jadi itu maksud perempuan, lasti. Tapi yang satu lagi, kalau dia ada ya mati kat belakang fi'il tu, dia datang belakang fi'il ya mati, jadi ukhruj, contohnya udkhul, tapi dia letak ya mati kat belakang, jadi ukhruji, itu menunjukkan yang diperintah itu fa'il dia ialah mukhatab yang disuruh lakukan perbuatan itu masuk dan ini keluar, itu semua adalah adalah perempuan. Satu lagi yang ni layus jananna, ini layus jananna nun sa'du. Di sini maknanya ada 2 nun di sini. Tusibanna, ini 2 sebelum. Yang ni datang selepas fi'il, maknanya dia adalah fi'il lah ni. Ni ada tanda nun mati ataupun nun sa'du yang bertujuan untuk taukid, untuk menguatkan, menegaskan. Jadi itu adalah tanda juga bahawa kataan sebelum tu adalah fi'il. Satu lagi itu as-sukun. Fasalli li rabbika wanhar, ataupun farghab wa ila rabbika farghab, dan lain-lain lah, yang mana fi'il itu digunakan dalam bentuk amar, dalam bentuk perintah bagi seorang, maka dia
terima huruf sukun ataupun mati kat sini kat ujung dia. Farghab asalnya ialah raghiba yarghabu, bila perintah farghab, bila boleh jadi macam tu dia adalah fi'il. Okay. Itu tanda-tanda fi'il, dan selain daripada itu tanda-tanda itu adalah harf. Okey, kita pergi kepada satu lagi formula nombor 3. Formula nombor 2 dah ada tanda-tanda. Formula nombor 3. Yang ini nak cerita tentang apa pula? Cerita tentang aku. Perkataan alif hamzah yang datang, yang diletakkan di depan fi'il. Fi'il dia ini fi'il dia adha ya'udhu, datang alif hamzah ni. Alif hamzah ni bila datang macam ni, dia bermaksud saya. Ashrabu, a'udhu, adkhulu, ni semua bila dia datang pada fi'il, maka dia adalah bermaksud aku. Dan dia sama ada aku tu lelaki atau perempuan, sama saja dua-dua menggunakan alif hamzah. Dan kebiasaannya dia ada dhammah lagi lah kat sini. Jadi a'udhu, adkhulu, arghabu, lain-lain lah perkataan. Semuanya ada depannya bu. Cuma bila dia ada dalam, kita ada sebut tadi seminggu lepas, bila dia menggunakan yang mana dia ada an sebelum dia ada an boleh okey, nombor 3 ni. Di sini a'udhu yang ni yang biasalah, alif hamzah dengan zal ni berbaris depan, jadi aku berlindung dengan Allah. Kalau kat sini qul a'udhu, katakan dia telah berkata a'udhu, aku berlindung dengan Allah juga. Dia ada an ni bahawa aku ni juga alif hamzah, makna saya. Jadi aku berlindung Allah bahawa aku menjadi daripada orang-orang yang jahil. Al-jahilin ada alif lam. Ada alif lam maknanya isim tu. Maknanya jahilin, orang yang jahil. Aku di sini ini fi'il, tapi dalam bahasa Arab ni dia ada fi'il ada jenis-jenis lah, kita tak nak confuse-kan. Tapi kita sebut dia ini adalah fi'il, dan alif hamzah di depan tu saya. Maksudnya saya. Sumpah juga dekat sini. Qala la takhafa innani, sesungguhnya aku ma'akuma, bersama kamu berdua, asma'u wa ara, aku dengar dan aku lihat. Dalam sini qul la aqulu lakum, aku kata kepada kamu, indi, aku ada khazanah ataupun perbenar Allah SWT, dan aku tidak kata pula, tidak tahu al-ghaib, la a'lamul ghaib, tak tahu benda-benda ghaib. Wala aqulu lakum, dan aku tak kata kepada kamu, inni malakun, aku malaikat. In attabi', tidaklah aku ikut, illa kecuali ma yuha ilayya, apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi in attabi' di sini pun adalah fi'il yang mana dimulakan dengan alif hamzah. Attabi'u, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Kemudian dia ada lagi kat sini, kita dah sebut semua hari itu, bahawa anni akhluqu, bahawa saya ni saya, akhluqu, kata khalaqa, cipta. Ada akhluqu lakum, bagi kamu, aku ciptakan bagi kamu apa? Daripada at-tin, daripada tanah liat, apa? Kahayati tayri, di sini maksudnya seperti, hay'ah bentuk, at-tayri bentuk. At-tayri ni isim sebab dari lam. Ni hay'ati ni apa? Isim tu fi'il apa? Dia isim sebab apa? Dia baris bawah.
Di baris bawah, dia ambil baris bawah sini ya. Kemudian dia juga adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Dia adalah mudhaf ni dengan ini, isim ni hay'ah dengan at-tayr ini adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi dia disandarkan bentuk buruk, ya. Fa'anfuku fihi, maka aku meniup padanya dia. Fayakunu tayran, maka dia telah menjadi seekor burung. Biiznillah, dengan izin Allah. Wa ubri'u, ni dia di garis ni, maknanya ni adalah fi'il juga, dan dia mula dengan alif lam, hamzah alif hamzah yang bermaksud saya, tapi dia tak baris atas, di baris depan. Kenapa? Dia sebab bila alif hamzah ni ditambah kepada fi'il yang ada 4 huruf, dia akan jadi u. Di sini asal hurufnya abra'ah. Jadi bila abra'ah tambah alif hamzah menandakan saya, maka dia jadi ubri'u. Sini juga 4 huruf juga. Unabbi'u, daripada perkataan nabba'a. Nabba'a dia ada nun, ba itu sabdu, jadi maknanya ada 2 ba. Ada 2 huruf ba. Lepas tu hamzah selepas tu. Jadi ada 4 huruf. Bila ada 4 huruf je, tambah alif hamzah di depannya untuk menyatakan aku, yang bermaksud aku, maka dia punya baris dia bukan lagi baris atas, dia baris depan. Unabbi. So juga yang ini pun adalah alif hamzah dia pun ialah alif hamzah yang bermaksud aku juga. Sebab apa? Sini maksud dia ubri'ul akmah wal abras, aku menyembuhkan yang buta dan juga orang sopak. Wa uhyi, dan aku menghidupkan yang mati, orang mati, biiznillah, dengan izin Allah. Wa unabbi'ukum, dan aku beritahu kepada kamu apa yang bima ta'kulun, apa yang kamu makan. Jadi sini uhyi pun ialah alif hamzah. Tapi kenapa dia baris depan uhyi ni, alif hamzah ni? Sebab ahya ni asalnya adalah 4 huruf juga. Alif hamzah ha ya, ahya, dihidupkan. Kalau kita lihat pada sini pula, qala rabbi inni la amliku, dia ada pada perkataan malika, iaitu dia, ataupun malaka, dia memiliki. Kalau amliku, aku memiliki. Jadi qala rabbi, dia telah berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak memiliki, illa, kecuali nafsi wa akhi, diriku, saudaraku. Jadi sini juga alif hamzah maksud saya. Juga di sini inni akhafu, di sini ada macam mana ni? Dia haruf dia adalah khafa. 3 huruf lah. 3 huruf. Jadi akhafu dia tambah alif hamzah di depannya. Sesungguhnya aku takut pada Allah Rabbul Alamin, Tuhan kepada seluruh alam. Jadi satu lagi, antum bari'una mimma a'malu. Kamu semua adalah lepas bebas, kamu lepas bebas mimma a'malu, daripada apa yang aku amalkan di sini. Jadi amila ya'malu a'malu. Amila iaitu dia telah lakukan perbuatan. Ya'malu itu dalam bentuk present tense, itu dia melakukan. A'malu, saya lakukan. A'malu alif hamzah yang bermaksud saya. Wa ana bari'un, dan aku juga lepas bebas mimma ta'malun, daripada apa yang kamu lakukan. Kemudian di sini ada juga lagi satu lagi, fala a'budu, dan tidak aku menyembah. Fala a'budu, daripada perkataan abada, ya'budu, a'budu ialah saya. A'budul ladina ta'buduna min dunillah, maka tidak aku menyembah
mereka ataupun orang-orang yang kamu sembah selain daripada Allah. Lagi satu lagi, ma as'alukum alaihi min ajrin, dan tidaklah as'alu, alif hamzah, maksud saya, aku sa'ala ni apa? Soal. Soal pun dia, minta pun dia. Jadi berkata bahasa Arab, sa'ala boleh kata maksud dia minta, ada maksud dia juga soal. Jadi sa'ala fulan, dia tanya fulan, ataupun maksud dia minta. Jadi as'alukum, aku tidak minta akan kamu, alaihi, tidak aku minta akan kamu atasnya, alaihi min ajrin, atas apa yang dia minta tu, min ajrin iaitu ajran, iaitu ganjaran. Ini dalam bahasa Arab ni kadang-kadang dia disebut macam ni, aku tidak minta daripada atas kamu daripada ganjaran, min ajrin. Sebenarnya min ni macam kalau ada pun tak apa, kalau tak ada pun tak apa. Kalau maksud dia, aku tidak minta ganjaran apa pun daripada kamu. Maksud dia gitulah. Jadi min ajrin ni dia tambahan sini, tambahan. Tapi ada maksud dekat situ iaitu sedikit pun, walaupun ganjaran sedikit pun tak ada aku minta. Okey, qul la attabi'u ahwa'akum. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan. Katakanlah, la attabi'u, tidaklah aku, ada hamzah aku. Tapi di sini ditambah pada apa? Perkataannya apa? Perkataannya ialah ittaba'a. Ada alif lah. Perkataan asalnya ialah ittaba'a, ada alif. Ditambah alif hamzah yang bermaksud aku. Jadi bila ada alif hamzah tambah pada alif, alif tu alif yang jenis alif yang tak berbunyi tu kan, alif yang tak berbunyi tu, dia macam kita kata ittaba'a, ittasala, kata begitulah, yang mana dia tidak sebut alif tu. Jadi bila tak sebut alif tu, ditambah alif hamzah yang bermaksud aku, maka dia seolah-olah itu je lah yang tambah, attabi'u. Attabi'u, alif yang asal itu hilang. Attabi'u. Jadi katakanlah, la attabi'u, tidak aku ikut, ahwa'akum. Ahwa itu plural bagi hawa, iaitu kehendak ataupun keinginan. Jadi keinginan kamu, aku tak ikut keinginan kamu. Qad dalaltu idzan, telah pastinya aku telah sesat kalau begitu, idzan. Kalau macam mana? Kalau aku ikutlah maknanya. Jadi yang main point ni ialah attabi'u di sini. Attabi'u maksudnya aku ikut. Aku, attabi'u ada hamzah maksud aku. Okey, itu yang kita dah pelajari sebelum ni. Kita tengok pada pelajaran baru. Aku baru terima ni. Aku tak tengok lagi. Tak tengok buku bahagian ni lagi lah. Okey, ini formula nombor 4. Formula nombor 4 ialah tentang fi'il. Jadi dia ada kata kunci di sini, a'udzubillah, di fi'il juga. Jadi ini cerita pasal fi'il. Fi'il adalah perkataan yang menunjukkan makna pekerjaan atau peristiwa yang terjadi. Pekerjaan maknanya perbuatan atau peristiwa, benda yang berlaku, sesuatu yang berlaku terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Dia maknanya kat sini, fi'il ni dia ada, bila ada fi'il dalam bahasa Arab tu, fi'il ni
dia ada unsur masa. Dia ada masa kat situ. Kalau perkataan kita bahasa Melayu tak ada. Dia kata dia uh, jalan. Adakah maksud dia jalan tu dia dah jalan, atau dia sedang jalan, atau dia akan jalan? Tak ada. Kena tambah perkataan baru kita tahu masa perbuatan jalan. Kan? Itu bahasa Melayu. Bahasa Arab, dengan kata perbuatan fi'il, iaitu contohnya fa'ala, itu sendiri dia ada maksud dalamnya masa perbuatan itu dilakukan. Dia ada masa, unsur masa tu, makna masa tu ada. Jadi dia kata sini masa atau waktu yang dimaksudkan adalah lampau, sekarang atau akan datang. Maknanya lampau ni fi'lun madhi, sekarang fi'lun mudhari', akan datang fi'lun amr, al-amr. Jadi sebab apa? Dia adalah, kalau bahasa Inggeris dia kata ini lampau ni ialah past tense, ni present tense sekarang. Ni adalah fi'l amr, ni adalah future tense, ataupun dia minta perbuatan itu dilakukan selepas kata perbuatan itu lah. Jadi berlaku contoh if'al, maknanya disuruh dilakukan selepas kata-kata itu dinyatakan. Jadi kita tengok pada sini, kategori ada 3. Okay. Al-Madhi, ni nak kenal dia dalam bahasa Arab dia. Al-Madhi, Mada, sesuatu yang mada dia telah lalu. Syai'un mada telah lalu. Jadi Al-Madhi yang telah lampau, yang telah pergi masa dia tu. Perbuatan tu dah sempurna dah. Perbuatan dah sempurna. Jadi fi'lun madhi atau fi'l madhi adalah kata kerja yang menunjukkan erti suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau, past tense. Dan yang kita kena ingat, dia dah berlaku dan dah complete. Dah complete lah, maknanya dia dah berlaku sempurna, maknanya dengan dah habis lah, perbuatan tu dah habis. Ini dah berlalu. Okay. Al-Mudhari', fi'il Mudhari' pula ialah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi, present tense, atau akan terjadi, future tense. Jadi dalam sini dia ada present dan termasuk future. Sebab apa? Maksud dia kat sini macam mana? Dia sebenarnya ada perbuatan yang sedang berlaku dan belum atau maknanya dia belum complete lagi. Jadi dia sedang dan akan berjalan lagi in the future. Sedang dan berjalan lagi in the future. Al-Mudhari' itu Al-Mudhari'. Al-Amr ialah pula fi'lul amr. Fi'l amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi pekerjaan tu atau kerja tu belum berlaku lagi, belum dilakukan. Jadi kita perintah supaya ia dilakukan. Okay. Jadi dia perbuatan tu akan berlaku di masa akan datang. Okay. Jadi ada 3 keadaan, 3 tense dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, 3 masa dalam bahasa Melayu. Sebenarnya itu dalam bahasa Melayu ada dalam 3 masa. Satu masa yang lampau, ada satu lagi masa yang sedang, yang sedang berlaku sekarang dan dia belum complete lagi, jadi dia akan berterusan lagi in the future. Dan future tense juga termasuk ke sini. Ada satu lagi yang purely future, iaitu bila dia minta perintah, maka pelaksanaannya hendaklah dilakukan selepas perintah itu. Jadi itu future tense lah. Future. Permintaan. Talab. Jadi contoh perkataan yang berkait dengan formula ini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat
Kita tahu maksudnya jalan. Alladzina, jadi sini kalau kita tengok sirat isim lah. Ni isim ni. Kenapa dia isim? Satu dari segi maknanya jalan, jalan sirat. Satu lagi sebab dia sekarang ni di sini dia adalah disandarkan kepada orang-orang ni. Alladzina disandarkan kepada alladzina. Jadi kita pun terjemah sebagai jalan orang-orang. Jalan yang disandarkan kepada orang-orang. Apa dia? Orang-orang yang an'amta awak ni ta ni apa? Ta al-fa'il. Ta al-fa'il yang kita dah sebutkan tadi, dia adalah salah satu tanda kepada fi'il. Tanda kepada fi'il. Jadi ini fi'il ni. Ni an'ama, ini fi'il. Sebab ada ta al-fa'il kat belakangnya. Yang bermaksud apa? An'amta. Maksud dia lah kamu, awak, itu Allah lah. Kita cakap Allah. Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Engkau telah memberi nikmat. Atau jalan orang-orang yang telah memberi nikmat oleh engkau. Atau telah memberi nikmat oleh engkau. Ini cara dalam kitab ni. Itu perbuatannya ialah telah memberi nikmat. An-na'amah. Siapa yang lakukan? Engkau. Siapa yang lakukan? Engkau. Jadi kita telah memberi nikmat oleh engkau. Pada siapa? Atas mereka. Alaihim. Atas mereka. Alaihim. Jadi kat sini kat mana fi'il dia? Yang ini. Ini adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Sebab apa? Kita dalam bahasa Melayu dah ada tambah telah. Kita tahu bila tambah telah, dia dah sempurna, dah berlaku dah. Dah berlaku dah. Jadi an'amta, jalan mereka, orang-orang yang engkau telah berikan nikmat ke atas mereka. Engkau ataupun jalan yang telah memberi nikmat oleh engkau ke atas mereka. An'amta. Mungkin ada orang tanya, jalan-jalan orang yang diberi nikmat ni, mungkin maksud dia nikmat ni adalah syurga kan? Syurga, dia nak masuk syurga ke? Kan orang-orang yang kita minta sirat apa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan orang yang engkau telah beri jalan-jalan yang telah memberi nikmat oleh engkau alaihim, atas mereka. Jadi jalan ni, jalan nikmat ni apa? Nikmat akhirat lah. Nikmat akhirat. Dia orang dapat ke? Bukan kita semua masih di alam kubur. Ini kita kena faham juga dalam bahasa dalam Quran ni. Dalam Quran kadang-kadang dia guna past tense. Ini dia guna past tense. Telah memberi nikmat oleh kau. Jadi mungkin maksud dia telah beri nikmat di bumi, di dunia. Tapi nikmat di dunia tidaklah apa-apa sangat. Sebab apa? Di akhirat tu sebenarnya untuk orang-orang yang beriman ni. Jadi an'amta alaihim di sini menunjukkan bahawa pasti mereka terima nikmat ni di dunia, dia pasti telah terima di akhir dunia dan pasti akan terima di akhirat. Jadi ada juga di sini maksud dia akan, menggunakan past tense. Dia jangan confuse, tapi digunakan cara past tense untuk menunjukkan dia akan terima in the future. Ini ada dalam Quran. Itu juga dalam ayat, contohnya dalam kalau ini tentang ni mungkin ada dua maksud. Contohlah satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu telah, kalau qumtum maknanya kamu telah berdiri ila salat, untuk solat. Apabila kamu telah berdiri untuk solat, maka ambil wuduk.
situ disebutkan wuduk. Jadi kita dah solat ni, lepas tu baru nak ambil wuduk. Tak, maksudnya kum tu di sini kita berdiri tu nak mahu. Jadi walaupun dia dalam past tense, tapi dia bermaksud akan lakukan, akan lakukan. Jadi begitu adalah dalam bahasa Arab ni. Jadi kita bila baca Quran dengan bahasa dia, kita akan belajar ada tenses tu macam ini, tense fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, kita akan belajar. Tapi bila tengok pada maknanya, kita kena juga lihat dalam tafsir, kita lihat juga apa kata ulama dari segi maksud dia. Sebab kadang-kadang maksud dia bukan apa yang kita nampak secara zahir. Ada sebab-sebabnya, kena kaedah-kaedah. Okey. Baik, kita tengok pula kepada lagi satu lagi, iaitu qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Qala telah ni ayat tadi ataupun dalam pemula sebelum ni ada ayat ni. Jadi qala telah berkata oleh dia, Tuhanku, sesungguhnya ini tidak amliku, aku memiliki. Ini tidak aku, sesungguhnya aku di sini, ini sesungguhnya aku, tidak amliku, aku miliki. Tidak aku miliki. Jadi ke sini apa dia? Tidak aku miliki. Aku miliki dalam fi'il mudhari', iaitu present tense. Yang kita kata sekarang dan akan datang. Aku tidak memiliki. Kecuali aku tak ada kontrol lah. I have no control except over myself and my brother. Aku tak ada kontrol kecuali pada diriku dan juga saudara. Jadi sini la amliku, ini present tense. Ini adalah sekarang. Fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari'. Yang ini fi'ilun madhi atau fi'ilun madhi. Itu past tense. Telah berkata oleh dia, Tuhanku, sesungguhnya aku tidak aku miliki. Tidak aku miliki. Sekarang dan akan datang pun aku tak memiliki juga. Jadi itu sebab tadi tengok sini fi'il mudhari' dia ada bermaksud apa? Kata kerja menunjukkan pekerjaan itu sedang, sebenarnya sekarang, dan akan datang pun sama. Akan datang, ataupun dia kata atau. Dia kadang-kadang digunakan sekarang, dia akan continue lagi untuk future. Ada kadang-kadang maksud dia adalah fi'il mudhari', maksud dia future. Jadi itu ada dalam bahasa Arab ni, ada kadang-kadang macam tu. Kadang-kadang bermaksud fi'il mudhari' ini sedang berlaku, kadang-kadang maksudnya akan datang. Apa kita akan lalui isu. Qala rabbi inni la amliku, aku tak miliki. Sekarang tak miliki, akan datang pun tak miliki. Jadi di sini maksud dua-dua. Kecuali diriku dan saudara. Kita tengok lagi satu ayat lagi, sama juga yang sebelum ni. Qala la takhafa. Qala, dia telah berkata, la takhafa. Di sini apa? Di sini fi'il apa? Dia asalnya ialah ini fi'il mudhari'. Takhafani. Takhafani. Asalnya itu kamu berdua takut. Jadi la takhafa. La di sini bukan maksud jangan, bukan maksud dia tidak, tapi maksud jangan. Jadi la takhafa, asalnya takhafani. Nun tu tergugur sebab apa? Sebab ada lam yang mencegah. Kita dah sebut sebelum ni, kalau cegah dia dalam bahasa Arab la. Kalau kata bukan, maksudnya la, perkataan gunanya la juga. La bukan, la jangan. Dua-dua dia. Tapi bila nak tengok mana satu, macam nak beza dia macam mana? Bila la bukan, dia tak ada kesan kepada fi'il yang datang selepas dia. Tapi kalau la jangan, la nahi, maknanya dia mencegah.
Jadi la takhafa, gugur nun dia. Gugur. Dia, kalau kena cegah dia tu takut tergugur lah kan. Dia lagi kuat lah. Orang kata kalau dicegah tu lagi kuat. Kalau aku tidak, itu tidak kuat sebenarnya. Jadi ada kesan kayak begitu. Jadi pada nun, di sini nun yang pada fi'il mudhari', maka di sini dia terjemahkan sebagai apa? Telah berkata oleh dia, janganlah kamu berdua takut. Janganlah kamu berdua takut. Jadi jangan diterjemah. La takhafa. Kalau ni maksud dia bukan jangan, maksud dia tidak. La takhafa ni kamu tidak takut. Maksudnya begitu. Tapi sini dia gugur nun, maka dia bukan tidak, bukan, tapi maksud jangan. Alright. Kita tengok lagi satu lagi. Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Qala sama juga. Fi'il madhi. A'udhu, bila tambah alif hamzah ni, kita dah sebut tadi alif hamzah ni maksudnya aku. Tapi dia dalam struktur fi'il yang macam ini, yang mana aku tu, kataan aku tu datang sebelum. Dia datang a'udhu. Ataupun kalau kita maksud dia, ya'udhu. Itu semua dia datang sebelum perkataan fi'il tu. Kalau macam tu dia fi'il mudhari'. Jadi ini mudhari'. Fi'il mudhari'. Billah, aku berlindung dengan Allah. An akuna, bahawa aku menjadi. Aku menjadi. Ini pun fi'il mudhari'. Aku menjadi ni sekarang. Aku menjadi. A'udhu, aku berlindung. Ini sekarang. Dan akan datang lah. Okey. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah. Ini pun sekarang. Atau fi'ilun mudhari'. Mudhari'. Ini mudhari'. Ini pun mudhari'. Kali satu lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, pada akan engkau. Akan engkau. Na'budu, kami sembah. Kami sembah. Kami sembah ni atau kami telah sembah? Tak, ni kami sembah. Sebab kami itu nun. Nun na'budu, nun tu maksudnya kami. Nun tu maksudnya kami. Dan dia datang sebelum fi'il tu. Dia datang sebelum tu, dia fi'il mudhari'. Jadi iyyaka, akan engkau, na'budu, kami sembah. Dan akan engkau, iyyaka nasta'inu. Nasta'inu ni sendiri pun adalah maksudnya kami. Nun kami sembah. Kami minta pertolongan. Kami pun atau minta pertolongan. Jadi ini dua-dua madhi ke mudhari'? Ini adalah mudhari'. Fi'il mudhari'. Mudhari' maknanya sedang dan akan datang atau akan datang. Jadi na'budu, akan engkau kami sembah. Tapi di sini kenapa guna tidak kata akan engkau kami telah sembah dan akan engkau kami telah meminta pertolongan? Kenapa tak guna macam tu? Kenapa tak kata iyyaka abadna wa iyyaka sta'anna? Kenapa tak macam tu? Sebab itu benda yang past tense. Past tense tu maknanya benda yang telah laku. Jadi bila dah berlaku, adakah maksudnya kalau kita dulu sembah Allah, sekarang macam mana? Jadi sekarang ni dia tak ada maksud bahawa yang akan datang tu akan juga lakukan benda yang sama. Tak ada maksud itu. Tapi kalau kita kata na'bud iyyaka na'bud, ataupun kita kata na'buduka, sebelum kita kata na'buduka, kami sembah akan kami sembah akan engkau. Kami sembah akan engkau. Ada tak kat situ maksudnya, itu maksudnya sekarang kami sembah engkau. Kalau yang tadi abadnaka, kami telah sembah engkau. Jadi dua-dua tu tak ada maksud akan. Dua-dua tu maksud dahulu dan sekarang kami sembah. Tapi
bila ini sebenarnya tidak menafikan sembahan kepada yang lain. Dia hanya menyatakan bahawa sekarang aku sembah kau dan nanti akan datang aku sembah, tapi adakah sembahan itu hanya kepada kau? Tidak. Tapi bila ayat ni dia bermula dengan iyyaka, maknanya ka ni maksudnya kau. Ka tu asalnya na'buduka. Na'buduka, kami sembah kau. Tapi kau tu dia letak depan. Akan engkau kami sembah. Akan engkau kami bertepuluhan. Maka maksud dia menjadi khusus kepada engkau saja. Aku sembah khusus kepada engkau saja. Aku minta pertolongan. Jadi di sini ayat tauhid. Ayat tauhid. Tapi nak kena faham ke sini menurut kita punya formula, na'budu ialah fi'il mudhari'. Nasta'inu fi'il mudhari'. Maksudnya sekarang dan akan datang. Inni akhafu Allah Rabbal Alamin, sesungguhnya aku takut akan Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Jadi akhafu juga adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Aku takut. Bukan kata aku telah takut. Aku takut. Ini terjemahan dia macam tu lah. Menunjukkan sekarang aku takut dan berterusan. Dia berlaku, dia benda tu sedang dan maknanya berterusan. Akhafu, aku takut akan Allah SWT. Antum bari'una mimma a'malu. Kamu semua bebas daripada mimma, daripada apa yang a'malu, aku amalkan. Apa yang aku amalkan. Di sini amalkan, aku amalkan ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ialah ini kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa sedang terjadi. Jadi kamu adalah lepas bebas daripada apa yang aku lakukan sekarang. Akan datang dalam maksud amalu di situ ada sekarang dan akan datang. Dulu fi'il mudhari' dan wa ana bari'un, dan aku lepas diri ataupun aku lepas bebas dari mimba, daripada apa yang kamu amalkan, kamu lakukan. Jadi sini kamu lakukan ni sekarang dan akan datang juga. Dalamnya ada dua maksudnya. Ini anni akhluqu lakum min at-tini ka hayati at-tayr, sama yang ayat sebelum ni kita dah dalam formula sebelum ni kita dah tengok ayat ni. Jadi kita lihat makna dia, bahawa aku cipta lakum bagi kamu minat tini, daripada tanah liat, kahai hati seperti bentuk burung, hai hati tairi. Fa'amfuhu, maka aku tiup padanya, bukan aku telah tiup, sebab ni bukan dia madhi, dia adalah mudhari', fi'il mudhari'. Sebab apa? Dia hamzah ni datang depan. Kerana nafakhtu, nafakhta, nafakhti, nafakhna, ada yang belakang ni, tambahan belakang ni siapa? Madhi. Tambah di depan tu ashrabu, na'budu, tashrabu, dan lain-lain semua tu yang mana ada tambahan di depan, itu fi'il mudhari'. Fayakunu tayran, maka ditambah ya di sini kepada kana yakunu, ya di sini menunjukkan dia fi'il mudhari'. Fayakunu, maka dia menjadi tayran biiznillah, dengan izin Allah. Wa ubri'u, di sini tambah alif hamzah tadi di depan pada perkataan abra'a. Kalau abra'a maknanya dia telah sembuhkan, telah. Tapi kalau ubri'u, aku sembuhkan. Kalau di sini uhyi, kalau dia ahya saja, ahya bukan uhyi. Ahya dia telah menghidupkan. Jadi kan saya sebut dia telah menghidupkan. Tapi kalau uhyi tambah alif hamzah tadi di depan, dan bila tambah alif hamzah
pada alif hamzah yang memang dah ada pada fi'il tu, tambah dua dia jadi baris depan. Jadi itu pun adalah ini adalah fi'lun mudhari'. Wa unabbi'ukum ini pun fi'il mudhari'. Unabbi. Nabba'a yunabbi. Nabba'a dia telah memberi beritahu. Dia telah beritahu. Unabbi'u aku telah beritahu. Bukan aku beritahu. Aku beritahu. Unabbi'u. Aku beritahu. Bukan telah. Telah tu bila nabba'a. Nabba'a aku telah memberitahu. Itu bima ta'kulun. Ta'kulun ni asal perkataan ni akala ya'kulu ta'kulu awak makan. Tapi bila ada waw nun kat belakang, ni asal ni tak ada. Contohnya tak akala ya'kulu. Tapi bila ta'kulu ni awak maksudnya ta'kulu. Ta'kulu. Bila ta ni jenis ta ni pada ni maksudnya antarlah maksudnya. Bila ta'kulu tapi dia ada tambah waw nun. Waw nun. Di waw jamak dia bagi. Jadi bila waw ni ada, menunjukkan di sini adalah ta'kulu bukan awak tapi antum. Ramai. Awak. Kamu maksudnya kamu. Okey. Jadi perkataan asal ni akalah. Jadi tambahan pada perkataannya apa? Ta, waw dan nun. Tambah. Ta tu yang dia panggil ganti nama pada yang melekat pada fi'il. Yang pada fi'il dia ganti nama juga. Jadi confuse ke? Yelah macam-macam tadi dah lah kata dia fi'il ni perbuatan, pekerjaan ataupun peristiwa yang berlaku kan. Tapi dia ada masa pula. Ada masa memang. Tapi sekarang ni kita kata ada pula ganti nama padanya. Memang ada juga. Tapi itu nanti kita belajar. Kemudian kita sebut sebab dia nak bagi faham ayat ni. Memang ada tambahan ataupun kadang-kadang tak tambah pun. Macam akala tu tak tambah. Tapi maksud di situ ada dia telah ada masa dan juga ada ganti nama pun ada. Anyway, itu sikit-sikit benda tu muncul tapi terpaksa dengar juga. Later on kita belajar sendiri. Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, maka la a'budu aku tidak menyembah. Aku tidak menyembah orang-orang yang kamu sembah selain daripada Allah. Jadi a'budu dengan ta'buduna, dua-dua ni adalah present tense atau fi'il mudhari'. Ada beza sikit. Itu dia ada, sini ada waw nun, sini tak ada waw nun. Sebab apa? Sini a'budu seorang je. Aku sembah. Ta'buduna, dia kalau tak ada waw nun ni, engkau sembah maksudnya. Tapi bila ada waw nun, kamu sembah ramai. Kamu sembah. Okay. Jadi ini dalam bentuk fi'lun mudhari'. Itu present tense ataupun yang berlaku sekarang. Okay, kita tengok lagi ayat lagi. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, dan tidaklah aku minta kamu alaihi atasnya, atas sesuatu yang dilakukan tu, min ajrin daripada ganjaran. Ataupun maksudnya ganjaran saja. Aku tak minta ganjaran apa pun. Cuma ini menunjukkan kalau kita ambil sesuatu, contohnya kita ambil air, kita pergi ke dapur ke, ada satu jug air. Jadi saya ambil air. Jadi maksudnya kita ambil satu jug tu lah. Tapi aku telah mengambil min daripadanya. Maknanya aku ambil sebahagian daripada air dalam jug tadi. Ini dia ada menunjukkan sebahagian. Dia kecil sikit. Jadi wa ma as'alukum alaihi min ajrin, ada juga maksud di situ. Aku tak minta apa-apa ganjaran walaupun sikit.
pimpinlah ihdinas siratal mustaqim, ihdina. Pimpinlah oleh engkau akan kami. Pimpinlah oleh engkau akan kami. Maksudnya siapa itu, ni perintah ni. Ihdi, hada daripada perkataan hada, dia telah memberi petunjuk. Dia telah memberi petunjuk. Hada, ha, dal dengan alif, ya yang tak ada titik, ya tak ada titik, itu maksudnya alif. Jadi maksudnya alif lah, macam maksud alif surah. Jadi dia hada, itu dia telah memberi hidayah atau memberi petunjuk. Tapi bila kita gunakan perkataan itu dalam bentuk ihdi, ini dia ada bunyi macam keras kan. Hada dengan ihdi ni maknanya perintah, dia keras sikit lah. Jadi bila perintah kat situ ihdi. Jadi ihdi, pimpinlah, beri petunjuklah. Suruh siapa ni? Sebenarnya di sini minta Allah ni, cakap dengan Allah ni, pimpinlah. Jadi mungkin orang cakap, kenapa kita berbahasa dengan Allah ni macam kasar, kita perintah Allah je. Itu silap faham sikit lah. Sebab apa? Perintah, walaupun dalam bentuk dia, bentuk fi'il amr, fi'il perintah, tapi ada ke siapa-siapa daripada makhluk Allah yang boleh perintah Allah? Tak boleh. Jadi memang tak ada lah maksud perintah situ. Cuma Allah suruh kita minta dengan Allah SWT dengan cara begini, iaitu menggunakan ayat perintah. Ada juga yang menggunakan ayat yang bukan perintah, fi'il mudhari' ke, ada. Tapi ataupun dengan fi'il madhi pun ada, ya. Macam contohnya kita kata rahimahullah, semoga Allah berikan rahmat kepada dia. Rahimah tu present past tense, telah memberi rahmat kepada dia. Kalau kita terjemah secara tanpa melihat ia sebagai doa, rahimahullah, kalau kita tidak lihat dia sebagai doa, bermaksud telah merahmati oleh dia akan dia. Allah telah merahmati dia. Tapi kalau kita baca ayat itu sebagai doa, dia menjadi semoga Allah merahmati dia. Itu kita bila baca apa ni, nama ulama tersebut, kita kata rahimahullah. Kita kata sebut nama sahabat, kita kata radhiyallahu anhu. Radhiyallahu ni telah Allah redha. Tapi maksud dia sebenarnya adalah semoga Allah redha. Sebab ia adalah doa. Jadi ayat doa dalam bentuk-bentuk lain, dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari' ada. Dan dia ada memang kalau dia fi'il amr, macam fi'il amr ni memang dia dalam bentuk perintah. Memang okey lah. Itu memang jelas lah. Memang dalam bentuk perintah. Ihdi na. Tapi suruh siapa? Suruh Allah. Jadi pimpinlah oleh engkau, ya Allah, akan kami, akan apa? Akan jalan yang lurus. Akan jalan. Jadi nak pimpin kita ke jalan lurus lah. Yang ini yang kita nak. Jadi kita minta Allah untuk pimpin kita ke jalan yang lurus ini. Tapi kita sebut, bila anak sebut tadi ada ke jalan yang lurus. Tapi kalau tengok di sini, pimpinlah oleh engkau akan kami akan jalan yang lurus. Jadi kat sini tak ada pun perkataan ke. Ihdina ila. Tak ada, ila tu tak ada. Ya. Jadi bila tak ada tu, maksudnya dia terbuka luas lagi maknanya. Dan kita kata pimpinlah kami jalan yang lurus. Kemungkinan kita kita tidak tahu jalan lurus. Allah tunjukkan kita jalan lurus.
Lepas tu bila dah tahu jalan lurus tu, kita nak pula terus nak naik ke jalan yang lurus tu, kemudian dia nak terus menerus berada di atas jalan tu. Maka kita perlu petunjuk di atas jalan yang lurus tu juga. Maka al-hidayah fi atas ni. Pandang. Jadi ada hidayah, maknanya bila kita kata pimpinlah oleh engkau akan kami akan jalan yang lurus, maksudnya situ luas. Okey, jadi di sini ihdi fi'il amr akan, maknanya pimpinlah, maknanya minta Allah. Okey, ke sini wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Aqimus salah perintah, asalnya aqama. Mereka ada apa dalam Quran, dalam hadis tu ada sebut pasal perkataan aqamus salah wa atawuz zakah wa raka'u contohnya itu adalah fi'il madhi. Tapi bila wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u, ini dalam bentuk-bentuk fi'il amr. Fi'il amr, perintah. Maka dirikanlah salat, dirikanlah oleh kamu akan salat, dan berikanlah oleh kamu akan zakat, dan tunduklah ataupun rukuklah akan kamu bersama orang-orang yang rukuk. Tunduk atau rukuk. Di sini fi'il amr. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, kalau kita dengar ista'inu, kalau kita ada ni perkataan ni sama juga macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, itu bentuk lain, ini bentuk lain. Nasta'inu mudhari', ista'inu fi'il amr. Ini fi'il amr. Nasta'inu macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fi'il mudhari'. Jadi wasta'inu bis sabr, mintalah tolong, minta tolonglah dengan kesabaran dan salat, wassalah. Wa innaha, dan sungguhnya ia, iaitu apa? Salat. Ia itu salat. Sebab apa? Innaha, sesungguhnya ia tu kata ni adalah ha. Kalau siapa yang dah belajar ha ni, ha alif ni ialah dhamir kata ganti untuk betina. Jadi dia rujuk kepada apa? Kita dah sebut dalam ayat sebelum ni. Dan minta tolonglah oleh kamu bis sabr, dengan kesabaran dan salat. Sesungguhnya ia rujuk kepada salat. Kenapa? Bukan sabar. Kenapa salat? Sebab as-salat dia ada ta marbutah kat belakang. Ta marbutah ni tanda sesuatu perkataan itu adalah betina. As-sabr tak ada ta marbutah, dia bukan betina, dia jantan. Jadi kat sini innaha rujuk kepada salat. Maka minta tolonglah oleh kamu dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya ia, iaitu salat, la kabiratun. La kabiratun. Kalau kita tengok la kabirah, mana dah ada dalam kamus la kabirah. Jadi sebenarnya dalam kamus ada kabirah saja. Kabirah itu besar. Tapi bila ada lam ni, nampak dia terjemahannya pun dia kata benar-benar besar. Lam tu dia memberi penekanan lebih pada itu. Dah lah ada penekanan di depan ni dah. Inna ni pun dah penekanan dah. Itu sebab terjemahan dia sesungguhnya. Sungguh ni.
dia itu solat. La, lagi ada lagi penekanan lagi. La kabira, memang benar-benar besar ni. Illa ala al-khashi'in, kecuali bagi yang orang-orang yang menuntut diri, khusyuk lah. Khusyuk. Jadi nak minta tolong dengan sabar dan salat ni susah kecuali bagi orang yang khusyuk. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. Ini kita dah baca ayat sebelum ni. Qul ini kan kita tahu qala, yaqulu, qala past tense, yaqulu present tense, qala madhi, yaqulu mudhari', qul fi'il amr. Ini fi'il amr, perintah. La aqulu, dia tambah depan aqulu sini mudhari'. Qul la aku tak kata. Wala a'lamu, dan aku tak tahu. Wala aqulu, dan aku tak kata. In attabi'u, tidak aku mengikut. Nah, ini semua mudhari'. Ma yuha ilayya pun mudhari'. Diwahyukan. Okay. Sekali lagi yang lain, qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan. Qul fi'il amr, katakanlah la attabi'u, ini adalah fi'il mudhari', aku tak ikut hawa nafsu kamu. Qad dalaltu, aku telah sesat. Idzan, kalau begitu. Jadi sini madhi, fi'il madhi. Wa anzir, di sini wa anzir, dan berikan ancaman, beri ancamanlah oleh engkau akan mereka. Anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr, akan hari penyesalan. Yawmal hasrah, hari penyesalan. Idh qudiyal amru, ketika diputuskan. Qudiyah ini dalam bentuk past tense, tapi past tense yang pasif tak apalah, kita tekankan lagi. Tapi qudiyah diputuskan, al-amru sesuatu yang telah diputuskan. Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di min al-lail, min kita dah sebut tadi, perkataan ni, min ni dia ada menunjuk dari, kalau bercakap satu tempat, kita kata dari, min. Tapi kalau dia tentang benda, sesuatu, maka kita dari itu kan kita ambil daripadanya, sebahagian daripada dia. Min tabaid. Jadi wa min al-laili, berarti sebahagian daripada malam. Min al-lail fatahajjad, kita kata tahajjada, yatahajjadu, tahajjada fi'il madhi, yatahajjadu fi'ilun mudhari', tahajjad fi'il amr. Ini adalah perintah. Maka dari sebahagian malam, tahajudlah engkau, maka salatlah tahajud oleh engkau dengannya nafilah sebagai tambahan bagi kamu. Qala yang satu lagi, qul amr uhilla, dihalalkan bagi kamu. Jadi ke sini ni bukannya yang confused. Ini nanti kita keterangan kemudian lah. Di sini bukannya maksudnya saya. Di sini uhilla, di sini dia dalam bentuk pasif. Ayat ni bentuk pasif. Dihalalkan. Katakanlah dihalalkan bagi kamu at-tayyibat, benda yang baik, elok-elok. Wa ma'allamtum minal jawarih, dan apa saja engkau telah ajar atau telah mengajar oleh engkau dari binatang-binatang yang menciptakan jawarih. Jadi sini fi'lun madhi.
Sebab apa? Antum di sini, kamu ini datang selepas fi'il ya. Okey, jadi perhatian keseluruhan kata yang digariskan dalam ayat-ayat di atas adalah kategori fi'il ya. Jadi boleh ulang kaji, boleh tengok dan boleh dengar semula rakaman untuk lihat maknanya, keterangan sedikit sebanyak, dan harapnya insyaAllah kita akan terus lagi dengan takrar dan ulangan-ulangan, insyaAllah akan jadi lebih jelas. Semoga ini bermanfaat. InsyaAllah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.